العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 27, baris yang ke-9 daripada atas. Muka surat 27, baris ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Huraian sifat yang ke-13. Kalam, artinya arti kalam perkata. Huraian sifat yang ke-13 daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang cara tafsir kalam. Artinya arti kalam perkata. Biasanya ulama Melayu kita yang dahulu kalam diterjemahkan dengan berkata-kata. Kalam diterjemah dengan berkata-kata. Macam mana kita nak ngaji selama ni? Qudrah berkuasa, iradah berkehendak, ilmu mengetahui, hayah hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Ini terjemahan ulama Melayu kita yang terdahulu, termasuk dalam kitab Faridatul Faraid. Berkata-kata. Dimulai dengan pada Baqarah tukar dengan perkata. Perkata ni bukan bahasa Malaysia standard ni, bukan. Ini bahasa Melayu lama lah kalau kita kata kau. Sebab bahasa Melayu lama, panca indera yang 5 dibupa. Panca indera sama pendengar, panca indera basar pelihat, panca indera syamun deria bang, betul lah. Apa dan kita lama gitu lah. Panca indera zauq, perasa. Panca indera mas, persentuh. Kalau kita lama. Panca indera syam ni deria bau. Pecium, pecium. Bukan pecium. Pendengar, perlihat, pecium, perasa, persentuh. Ni. Al-hawasul khamsah tu lah. Panca yang 5. Kita jauhi lama ni Jadi kalaulah panca indera didatangkan dengan panca indera sifat lah. Sifat bau yang Allah letak di hidung, sifat rasa yang Allah letak di lidah, sifat sentuh yang Allah letak di tubuh kita yang ada darah mengalir. Jadi atas dasar itulah sifat ni diletak dengan gitu je lah. Tapi yang saya sebut tadi, panca indera yang 5 tu pun bukan bahasa Malaysia standard.
Oh ni saya tanya berulang kali. Kalau kita sifat kalam yang Allah letak di lidah, kita panggil apa? Sifat kalam yang Allah letak di lidah, kita panggil apa? Panggil sifat berkata-kata. Kita panggil sifat berkata-kata. Berkata-kata ni takluk dah. Berkata-kata, tu takluk dah. Bila berkata-kata, keluar perkataan yang didengari. Sifat-sifat kalam yang Allah letak di lidah kita, kita panggil apa? Sifat berkata-kata. Apabila di lidah kita ada sifat berkata-kata, maka kita pun berkata-kata. Begitu. Kita pergi pada ni, sifat samak yang letak di genggaman telinga, kita panggil sifat mendengar. Bila ada sifat mendengar, kita mendengar akan bunyi. Gitu. Jadi sifat pun mendengar, takluk sifat pun mendengar akan bunyi. Ni sifat basar di mata kita ni panggil apa? Sifat melihat. Bila ada sifat melihat di mata, kita akan melihat. Oh, jadi sifat pun melihat, takluk sifat pun melihat. Ni jadi tukar kepada sifat tu rupa. Tu sahaja. Tapi bukan bahasa Melayu standard. Perkata satu hal pula kitanya. Tapi kalau kita jawi lama, berkata-kata. Kemudian lawan kepada sifat berkata-kata, iaitu sifat bisu. Berkata-kata lawan bisu. Kalau kita mana? Berkata-kata lawan bisu. Sekarang ni berkata-kata ke dok? Dok. Bisulah jadinya. Gitu. Dah berkata-kata lawan dia bisu. Sekarang berkata-kata ke dok? Dok. Bisu lah. Macam mana? Dan ni kita pergi pada bahasa kita ni. Berkata-kata lawan dia diam. Orang yang berkata-kata, orang yang diam, di lidah dia ada sifat perkata. Cuma ada masa dia berkata-kata, ada masa dia diam. Tapi di lidah dia ada sifat perkata. Nak cerita sifat. Lepas tu biasa mudah sayanya, hak sifat saya kekalkan dengan bahasa Arab. Sifat kalam. Bila ada sifat kalam, Allah berkata-kata. Lagi mudah gitu. Allah yang bersifat dengan sifat kudrah, menjadikan segala-gala. Allah yang bersifat dengan iradah, menentukan segala-gala. Senang. Sifat kekalkan dengan bahasa Arab. Sebab di sebuah bahasa Arab, kudrah sama, iradah sama, kalam sama, dia ada dua makna. Dia panggil kalam belaka. Sifat pun panggil kalam. Takluk sifat pun panggil kalam. Makna sifat kalam pun dia panggil kalam. Berkata-kata pun dipanggil kalam. Tetapi apabila itlaq kalam pergi kepada sifat. Bila itlaq sebut kata kudrah pergi kepada sifat. Gitu je. Begitulah. Tapi kalam ada dua makna. Nanti bawah tu akan pecah pada 4 makna pula kalam. Cuma sifat tu, perkata, tak apalah. Kita pakailah perkata, janji kita faham. Kenapa dahulu sebut berkata-kata, sekarang sebut perkata. Dahulu, ulama Melayu kita dahulu, dan kitab Faridah pun sama, berkata-kata yang kena kepada sifat yang qadimah. Sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Sifat tu diterima dengan berkata-kata. Tak apalah kalau kita faham, pergi pada sifat. Sebab kita kalau berkata-kata ni bukan sifat. Berkata-kata ni takluk bagi sifat kalam. Apabila kita ada sifat kalam, kita pun berkata-kata. Bila kita berkata-kata, keluar perkataan. Perkataan tu orang dengar. Sifat kalam di lidah kita ni ada daripada lahir lagi. Tapi pada masa lahir belum pandai berkata-kata. Tetapi pada masa lahir belum pandai berkata-kata,
ada tak sifat kalam? Adakah budak yang dilahirkan ni asalnya bisu belaka? Sampai umur setahun, 2 tahun, barulah Allah jadikan sifat kalam di lidah. Begitu ke? Mana budak masa lahir, semuanya Allah jadikan bersifat-sifat bisu. Ada gitu? Budak bisu gitu. Di budak Allah letak dah sifat kalam. Tetapi budak ni tak pandai nak guna, belum pandai berkata-kata. Jadi sifat tu lah, sifat berkata-kata. Budak dilahirkan beserta dengan sifat berkata-kata, tapi belum pandai berkata-kata, gitu. Lebih beza antara sifat. Jadi mana sifat perkata di lidah ni Allah jadikan daripada lahir. Tapi belum pandai berkata-kata. Sampai masa pandai berkata-kata, terkadang berkata-kata, terkadang kita diam. Terkadang kita berkata-kata, terkadang kita diam. Walaupun kita diam, tapi kita bersifat dengan sifat kalam, sifat perkata. Cuma kita berkata-kata, terkadang kita diam, tidak berkata-kata. Jadi sifat perkata inilah lawan kepada bisu. Adapun berkata-kata, regu dia adalah diam. Orang yang berkata-kata, orang yang diam, di lidahnya ada sifat perkata. Faham? Beza tu beza. Itulah tanya, sifat kalam di lidah kita tu panggil benda apa? Lawan dia bisu. Hak tak bisu tu panggil apa? Sifat dok bisu gitu. Tak pandai nak sebut tau. Tapi tahulah. Tahu. Di lidah kita ni ada sifat kalam. Terkadang berkata-kata, terkadang diam. Jadi walaupun ulama Melayu kita yang dahulu terjemah dengan berkata-kata, tetapi pergi kepada sifat yang ke-13. Sifat. Bukan takluk sifat. Walaupun terjemah dengan berkata-kata, berkata-kata terjemahan daripada mana? Daripada sifat yang ke-13, iaitu sifat kalam. Diterjemah dengan berkata-kata. Sifat yang ke-13, iaitu sifat kalam. Terjemahan berkata-kata. Walaupun terjemah berkata-kata, maksudnya adalah sifat yang ke-13, sifat kalam. Tapi pada ayat Baqarah ditukar kepada sifat perkata. Apa belaka kan? Perkuasa, perkehendak, pengetahuan, perhidup, pendengar, perlihat, perkata. Cuma kalau kita, saya sendiri pun kalau kita tak sebut per ni, saya tak hurau mana. Sebab ada orang, dia belajar satu kelas lah. Dia kata Allah, berminggu-minggu duk bengong kita dengar. Orang kampung. Berminggu-minggu duk dia kata. Bengong kita dengar ni. Jadi saya pun takut nak cerita, takut orang bengong juga. Dia mengaji orang lain, tapi dia mengadu ke saya. Berminggu-minggu tak habis lagi. Ustaz tu hurah kita hak pandai jadi bengong, dia kata. Tak. Sebab ni memang tak kena dengan standard bahasa kita. Tak kena. Perkuasa, perkehendak, pengetahuan, perhidup, pendengar. Bukan pendengar, pendengar. Oh, kalau pendengar, kok sidang pendengar lah. Sidang penuntung lah. Tak, sidang pendengar. Dah, sama pendengar, bukan pendengar. Pendengar. Bahasa perlihat. Kalam perkata. Tak apalah. Kita janji faham. Satunya sifat perkata, satunya takluk sifat perkata, iaitu berkata-kata. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Ini pada maksud. Hak bicara sifat Allah ni sifat yang wajib, sifat yang betul pada akal. Maksudnya kita berpegang.
Wajib pada syarat pula atas tiap-tiap mukallaf. Wajib syarat macam semayang lah. Tapi ini wajib syarat usuluddin. Sembahyang wajib syarat furu'uddin, cabang agama. Mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya. Ini pegangan. Dengan tentu sungguh ada pada Allah sifat kalam. Artinya erti kalam perkata. Ini pegang akan hukum sifat. Apabila sifat kalam, sifat yang wajib pada akal, akal tidak tasawur, akal tidak tergambar, akal tidak terupa, tidak masuk di akal. Kalau sifat kalam tak ada di zat Allah, itu wajib pada akal. Bila akal memutuskan bahawa sifat kalam wajib ada di zat Allah, pegangan kitanya, kita pegang tentu sungguh di zat Allah ada sifat kalam. Kemudian mustahil di zat Allah ada sifat bisu. Mustahil di zat Allah ada sifat bisu. Bila sifat bisu, sifat mustahil, kita pun berpegang di akidah wajib pada syarak. Kita berpegang Allah tentu tidak bisu. Sifat kalam sifat wajib, kita pun berpegang tentu sungguh ada di zat Allah sifat kalam. Bila sifat bisu, sifat mustahil, kita berpegang tentu tak sama sekali di zat Allah sifat bisu. Ini panggil apa? Pegang akan hukum bagi sifat yang wajib pada akal, sifat yang mustahil pada akal. Ini hak kewajipan syarak kita. Akal ni duduk sini, pegangan duduk di hati. Akal, ni hukum akal duduk di otak kita lah. Pegangan duduk di hati. Masuk dalam lagi, sir hati, basirah. Tu pergi pada makam. Pada dia. Ni, hukum akal duduk di otak kita, di akal. Kita akan memutuskan di zat Allah ada sifat kalam. Mustahil di zat Allah ada sifat bisu. Kita pun berpegang di akidah kita. Ini mengaku putus di dalam hati. Ini mengaku putus dalam hati. Ini berpegang. Tapi di hati je. Lapisan hati ni dah banyak. Qalbun, fuadun, lubun, sarabun, sirrun. Sir dalam. Itu awliya. Kita hanya berpegang percaya di hati. Percaya. Gitulah. Percaya. Kita percaya tak barzah? Percaya. Percaya betul-betul ke tak? Percaya betul-betul. Percaya putus ke tak? Percaya putus. Tapi amalan kita tu, ya ke? Percaya. Ada ni? Percaya putus tak? Mati ni ada barzah. Memang percaya putus. Ke percaya 90% je? 90% je? Kita percaya apa? Percaya meruk, tak percaya meruk. Tak percaya meruk tak? Maksud dia percaya sungguh lah. Memang percaya sungguh. Ada ni. Sikit pun tak ada ragu di hati kita, ada barzah. Tapi macam mana persediaan kita? Macam tak percaya je. Macam ni macam. Macam tak percaya je. Kalau percaya sungguh, Warna persiapan kita. Barzah. Kebun syurga, lubang neraka. Sikit pun tak ragu di hati kita. Percaya betul-betul. Tapi percaya duduk lapis hati. Dia bukan sampai ke dalam. Sampai ke dalam tu maqam awliya. Itu kurnia Allah Ta'ala. Percaya betul-betul tak? Kiri kanan ada malaikat. Percaya betul-betul. Kata, kenapa mengumpat? Ke masa mengumpat tu tak percaya malaikat? Masa mengumpat tak percaya malaikat? Mata kita buat perkara maksiat. Telinga kita buat perkara maksiat. Kita percaya tak? Tu malaikat duk catat tau. Percaya sungguh ke tak ni? Percaya sungguh lah.
Ke ada kemungkinan malaikat tu cerita dongeng je. Mana ada gitu. Tapi kenapa kita buat maksiat? Janji orang tak ada je. Orang ada malu nak buat. Orang tak ada je. Lepas tu maksiat dalam hati pula. Riak, ujub, takabur, kenapa kita biarkan? Percaya tak? Ada malaikat catat kebaikan kejahatan. Percaya tak dah. Tapi duduk lapis qalbun, hati. Sahlah imannya. Bila iman tak kuat, maka amalan kita pun kodok gitu je. Kalau betul-betul siapa lapis dalam, siapa ke basirah percaya pada alam barzakh, dak ketik atas dunia ni. Tak ada kerja buat kitanya. Tak ada kerja buat. Warna gamuk. Ni cerita je ni, cerita je. Waktu takdir kita mati dulu, kemudian Allah hidup semula. Mana amalan kita? Mana? Dah paling kau orang dah mahal kali. Dah Tuhan wi kita hidup. Tuhan wi kita mati, hidup di alam barzakh, sehari cukup dah. Mana? Tuhan wi hidup atas dunia semula. Mana kamu? Macam mana kalau Tuhan buka, kita boleh pandang alam barzakh. Lepas tu kita mati dah. Kalau Allah buka, kita pandang di alam barzakh. Macam alam dunia. Mana? Tak jumpa rumah dah jawapan dia nak balik. Tak jumpa rumah. Pada duduk peluk batu nesang dah jawapan dia. Ada? Takut dah. Tapi nak ceritanya, kita percaya qalbun. Mengaku putus di hati. Tapi lapis dalam hati yang ni hati yang zulmah, hati yang banyak dosa. Tapi mari daripada mana ni? Mari daripada hukum akal duduk di kepala otak ni. Bila hukum akal memutuskan kalam sifat yang wajib, hukum akal memutuskan bisu sifat mustahil, kita pun berpegang di hati kita. Tentu sungguh di zat Allah ada sifat kalam. Tentu dok sama sekali tak ada sifat bisu. Itu hukum syarak dia panggil. Lepas tu basirah dalam tu jangan duduk capulah dengan bab pegangan. Kita bicara dah mengaku putus di dalam hati, pegangan i'tiqadiyun. Sebab tu kita orang mati, kita turun dalam kubur pun bergalak lagi. Dah kubur pun bergurau lagi. Ada ni. Hak turun dalam dah bergurau lagi. Ada orang, saya ni ustaz, semenjak kerja gali kubur ni insaf rasanya. Tapi nampak dah insaf juga nampak. Dia kata insaf. Ada gali kubur semua insaf. Tengok nampak pesen biasa je. Insaf masa mana tak tahu Tapi percaya orang petikan. Memang percaya. Putus di hati. Memang percaya. Tapi kodok hati qalbun sahaja. Iaitu sifat kalam. Perkata ni. Satu sifat yang sedia. Sifatun qadimatun qaimatun bizatillah. Sifat yang sedia adanya di zat Allah Ta'ala. Sifat. Kalam ni sifat. Terjemah perkata. Dahulu terjemah berkata-kata. Walaupun terjemah berkata-kata, pergi kepada sifat kalam yang sedia kala, yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kalam yang sedia ni, yang qadimah lah sedia ni. Qadimah yang sedia. Kita maklumkan yang sedia kala dua je. Zat Allah yang sedia kala, sifat kesempurnaan Allah yang sedia kala. Dua yang sedia kala. Zat dan sifat Allah. Yang bukan huruf dan bukan suara dan sebagainya. Sifat kalam bukan huruf, bukan suara. Tidak berhuruf dan tidak bersuara. Apa maksud dia?
Kita balik pada hak makhluk. Sifat kalam kita ni berhuruf. Sifat kalam kita di lidah ni bersuara. Sifat kalam kita pun tidak berhuruf. Ke berhuruf. Lidah luka terbelah keluar ABC. Tak, sifat kalam kita ni berhuruf. Sifat kalam kita ni bersuara. Kalau sifat kalam kita bersuara, ngongeng lah bunyi tu. Tak, kalau sifat kalam kita bersuara, ngongeng kan? Pada ngongeng. Oh, duk sembang tu kan ngongeng. Orang nak tidur tak boleh main duk ngongeng. Tak habis-habis. Nak ngongeng panggil tau. Oh, dia duk sembang. Disembang perlahan kononnya. Orang tak boleh tidur juga. Duk ngongeng. Jadi kalau sifat kalam kita ni bersuara, bunyi tak? Sifat kalam kita pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Apabila kita berkata-kata, keluarlah suara. Betul lah. Adapun sifat kalam kita memang tidak berhuruf. Sifat kalam kita memang tidak bersuara. Contoh pada kita lah. Faham tak sifat kalam kita tidak berhuruf? Faham tak sifat kalam kita tidak bersuara? Sifat mana ada huruf suara? Bila kita berkata-kata, keluar suara, kita pun boleh tulis huruf dia bunyi macam mana. Lepas berkata-kata, adapun sifat kalam kita ni memang tidak berhuruf, memang tidak bersuara. Sifat kalam takkan bersuara pula. Tu kata kalau sifat kalam bersuara, bunyi sama lah. Bersuara sama lah. Cuma bila kita berkata-kata, maka keluarlah suara. Tapi sifat tak ada huruf, tak ada suara. Dan sebagainya. Dia huruf suara ni makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Huruf makhluk yang dijadikan oleh Allah. Suara makhluk yang dijadikan oleh Allah adalah perkara yang baharu. Sifat kalam Allah qadimah. Sifat kalam Allah bukan makhluk. Jadi huruf suara makhluk baharu. Itu bukan sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita bersuara. Kita bersuara ni pun makhluk. Allah yang jadikan suara. Bukan lidah yang mengeluarkan suara. Bukan mulut yang mengeluarkan suara. Kita ni suara ni keluar dari lidah yang mengeluarkan suara ataupun mulut yang mengeluarkan suara. Ya, kita ni keluar suara ni lidah ke mulut? Anda jawab? Tak kerti nak jawab tau. Tak. Kita keluar suara ni lidah ke mulut? Tak cerdik juga kita ni. Mudah tak boleh jawab tau. Dah nak tanya molek ni. Keluar suara ni lidah ke mulut? Lidah. Lepas tu mulut digerakkan. Mulut ada peranan juga. Sebab kalau mulut tidak berperanan, tak keluar kot suara. Cuba. Lidah bersuara, mulut tutup. Boleh? Tapi sebenarnya keluar suara tu lidah ke mulut? Keluar suara tu lidah ke mulut? Lidah capur mulut ada. Sungguh tak cerdik kita ni, tak kerti nak jawab. Memanglah kita bersuara ni mari dia beli lidah, tapi bercampur dengan mulut lah. Bercampur dengan mulut. Walaupun lidah ataupun mulut kita yang mengeluarkan suara, suara adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar suara tu Allah yang menjadikan suara, bukan lidah kita, bukan mulut kita tu pegangan lah. Keluar suara itu makhluk Allah. Huruf makhluk Allah. Suara makhluk Allah. Allah yang jadikan suara. Bukan lidah, bukan mulut kita yang mengeluarkan suara. Allah yang menjadikan, lepas tu panggil makhluk. Huruf yang kita duk tulis itu ialah jari kita menulis menggunakan pen
pen ada dakwah. Kita tulis tu pula, mana tangan kita tulis guna pen ada dakwah, keluar huruf. Kalau pen dakwah tak ada, tak keluar huruf. Keluar huruf tu tetap makhluk Allah, bukan pen, bukan dakwah yang buat. Gerak tangan kita pun makhluk Allah. Tangan kita bergerak, pen bergerak, makhluk Allah. Allah gerakkan tangan, Allah gerakkan pen, Allah jadikan huruf, bukan dakwah yang jadikan huruf. Pegangan kita gitulah. Dia ada orang salah mengaji, dia pegang pen itu, Allah yang gerakkan tangan, Allah yang gerakkan pen, Allah yang jadikan suara. Mereng. Gerak tangan ni siapa buat? Allah buat. Di tangan kita pegang pen, bila tangan bergerak, pen akan bergerak. Kalau berpegang, pen bergerak, bukan perbuatan Allah, semata-mata bergerak ikut perbuatan tangan, kafir itu pegangan. Ilah dipanggil. Pen bergerak bukan perbuatan Allah, semata-mata turut tangan yang bergerak. Pun dah kena. Wajib berpegang, bergerak pen Allah buat. Dia berpegang kena ingat. Ini ajaran karut ni. Berpegang kena ingat. Dia pun pegang pen. Allah gerakkan tangan, Allah gerakkan pen. Lupa kafir. Mereng. Bila tulis je keluar dakwah. Allah yang buat huruf, Allah yang jadikan huruf. Memanglah Allah jadikan huruf. Sebab huruf tu makhluk Allah. Pegangan kita bukan suruh ingat, bukan suruh tenung. Jadi huruf makhluk, suara makhluk, sifat kalam Allah bukan makhluk. Huruf baharu sebab dia makhluk, suara baharu sebab dia makhluk. Maka sifat kalam Allah qadimah, bukan huruf, bukan suara. Dan dengan ada sifat kalam itulah Allah tidak bisu. Bisu sifat mustahil, kita berpegang Allah tidak bisu. Dan ada perkata, ada kalam tu lah. Dan ada perkata, kalam-kalam. Ada sifat kalam. Dan ada perkata, itulah Allah berkata-kata. Berkata-kata ni makna masdari, amrun i'tibari. Sebut sajalah, tak faham mana. Kena pada amrun i'tibari. Adapun kalam, sifat sifatun qadimatun wujudiyatun, yang ada. Berkata-kata, tu makna masdari, pergi pada amrun i'tibari. Tu bahasan dia lah. Itu bahasan yang fardu kifayah. Sangat-sangat tak sesuai lah untuk orang awam. Dan jelah, baguslah kita nak share rakaman baba-baba. Bagus. Tapi jangan ambil rakaman yang tidak sesuai untuk orang awam. Jadi baba mengajar ni kena kepada dia punya majlis dia. Kalau majlis tu di pondok, sesuai di pondok. Kalau majlis, contohnya lah ni. Contoh ni kalau majlis di masyarakat Fatani, ngam-ngam. Majlis di pondok, sama telah lagi lah halus pembicaraan. Bukan majlis kelas umum, tapi di masyarakat Fatani, ngam, tak ada apa-apa. Pembicaraan yang halus-halus ni. Pembicaraan yang perkara yang wujudi, subuti, apa semua tu. Bahas panjang, halus-halus. Tu fardu kifayah belakang. Perbahasan tu Tok Guru mengajar dalam pondok. Perbahasan tu Tok Guru mengajar dalam masyarakat Fatani. Kita nak tunjuk minatnya pada ilmu, kita potong, kita share pada masyarakat Malaysia.
Allah, komen tu rapat jik dia beri. Ketuk guru ni. Ke baba ni. Rapat jik dia beri. Pada rapat jik. Rapat dinding. Dia tala. Mana tak tala? Dia tala lah. Ini semua pengajaran yang Allah. Sedih tengok. Komen orang ni. Faham tak rapat jik? Dia beri-beri sungguh. Allah kata becinya dalam hati. Yang tukar share tu tak ada pun dia mempertahankan, dibiarkan saja. Oh, sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Bukan semua benda kita nak share dalam masyarakat di Malaysia ni. Sedih tengok baca komen orang. Dia punya kata, lepas tu komen balas dulu. Sokong belaka. Tak ada seorang pun pertahan kepada baba, pada tu guru. Hak kami balas bawah tu kan dia ada kan, hak balas kan ada banyak kan. Seorang budak tahan. Duduk ia belaka. Ini semua ajaran macam-macam lah. Sebab pembicaraan tu bukan pembicaraan fardu ain. Itu pembicaraan yang halu-halu. Apa ilmu sekalipun ada pembicaraan yang halu-halu. Semua ilmu sama saja. Ada yang khususi ilmu tu tak sesuai untuk umum. Dan kelas tu kelas di pondok ataupun kelas untuk masyarakat Fatani. Share dalam Malaysia kita ni kok. Bicara bab wujudi, subuti, amrun i'tibari. Allah lah tu. Kata, bagus dah awak minat nak share. Tapi, pilih-pilih. Pilih-pilih. Sebab, pembicaraan tu orang yang setuju pun dengan kaedah tu pun, benda tu boleh ambil. Orang tak setuju pula, memang ngam-ngam lah diberi. Dan orang hak nak. Orang nak pun kadang-kadang tak boleh nak pergi pun. Masa saya mengaji dahulu, hak pembicaraan hak dalam-dalam tu, mula-mula dengar je. Mula-mula. Hak asas tu mudah je lah asas tu. Hak halus-halus, dengar je. Cuma dengar berulang kali, akhirnya bolehlah faham sikit-sikit. Dengar berulang kali je. Ngaji hari-hari, bukan ngaji mingguan. Bukan belajar mingguan, belajar hari-hari. Sehari-hari tu kitab tauhid 2, 3, 4 kitab tauhid sehari-hari. Bila dengar berulang-ulang. Sebab benda payah ni, hak tu payah sikit. Jadi kadang-kadang dia belajar ni kok mana-mana pun. Masa saya belajar dululah, hak paling kita minat belajar fiqh. Fiqh jadi minat. Tasawuf nombor 2, tauhid jadi nombor 3. Tauhid tu lemah lalu dah. Bukan hak fardu ain, fardu ain tu simple je, hak fardu kifayah. Lemah lalu dah. Berat berasa. Bila berat ni pegang sikit-sikit je lah. Tapi cuma oleh kerana berulang, bolehlah sikit-sikit. Jadi kalau kapung belajar semua sekali, kita nak uri benda halus gini, habis masa kita. Fardu ain macam mana? Asas fardu ainnya macam mana? Fokus pada fardu ain. Nak share hak tuan guru ataupun hak baba, berarti molek. Sesuai ke tak sesuai untuk masyarakat umum? Tak sesuai, jangan share. Yang share tu bukan dia tak tengok komen orang macam mana. Komen tu komen yang jahat lah kita kata. Komen yang sangat jahat. Komen yang berat-berat lah. Kalau kita kata, saya tak minat baba ni mengajar, sudahlah. Saya tak faham sepatah pun baba ni mengajar, sudahlah. Sudah, tak ada masalah tu atas masing-masing. Ni dia cerca, dia hina. Tu kata rapat jik tu. Kata-kata huduh. Seolah-olah tak ada akhirat. Seolah benda tu berlalu begitu je.
Tapi yang bertanggungjawabnya yang share. Itu yang bertanggungjawab. Niat dia baik, buat biar betul. Niat baik, buat biar betul. Jangan buat cara salah. Cara yang tu panggil apa? Cara yang tidak bijaksana. Tak bijak lah. Dan ada perkata itulah Allah berkata-kata. Itu makna masdari, hak amrun iktibari. Seperti firman Allah Ta'ala. Mana? Wa kallamallahu Musa taklima. An-Nisa ayat ke 164. Artinya, arti firman Allah Ta'ala. Dan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan kata-kata taklima, akan sebagai berkata-kata sungguh. Taklima ni maf'ul mutlak ditaukid. Akan berkata sungguh-sungguh. Maka di sini ada timbul perbezaan lah. Sekarang ayat ni menceritakan Allah berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Tapi bukan wa kallamallah. Itu menceritakan. Allah berkata-kata ni berulang kali dalam Al-Quran. Kan ada Quran kan? Perkataan yang Nabi Musa bercakap, yang Allah bercakap Nabi Musa ni berulang-ulang kali. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apakah yang ada pada tangan kanan engkau ya Musa? Nabi Musa pun jawablah, hiya asaya atawakkau alaiha. Tukar aku bertukar dengan dia. Itu hak jawapan Nabi Musa AS. Allah Ta'ala berkata Nabi Musa, hak lain pula. Ni. Fakhla'na laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Allah perintah Nabi Musa, pecah kasut. Allah Ta'ala berkata Nabi Musanya, lam tarani walakin zur ilal jabal wa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Engkau tak dapat melihat akan aku, akan tapi engkau tak lihat akan bukit. Jikalau tetap bukit itu di tempatnya, maka engkau dapat melihat aku. Tiba-tiba bukit itu pecah. Insan Nabi Musa AS. Ya dah ni. Itu hak perkataan. Hak Allah bercakap dengan Nabi Musa AS. Wa kallamallahu Musa taklima, menceritakan Allah berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Perkataan tu berulang kalilah, banyaklah. Hak dalam Al-Quran tu menceritakan hak perkataan tu lah. Ini fa'budni wa aqimis salata li zikri, contohnya. Anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri, contohnya. Aku ialah Allah, tiada Tuhan malaikat aku, maka sembah oleh kamu akan daku, maka dirikan oleh kamu akan semayang kerana mengingati akan daku. Dia ayat tadi tu, walakin zur ilal jabal, tetapi tilik kepada bukit. Kalau bukit tu tetap, maka engkau dapat melihat akan daku. Ini pembicaraan dia halus sikit lah. Bukit tu tetap, perkara harus tak pada akal. Bukit tu tetap, perkara harus tak pada akal. Harus. Maka harus melihat Allah pada hari akhirat. Mu'tazilah tidak. Apabila Allah jadikan bukit tu pecah, tetap bukit tu harus ke tak? Mustahil dah lah. Maka mustahil dapat melihat Allah pada hari akhirat. Mu'tazilah pergi situ pula. Sekarang tetapnya bukit, hancurnya bukit perkara harus. Maka harus melihat Allah, sebab Allah sandarkan melihat Allah kepada bukit. Kalau bukit tu tetap, kau dapat melihat aku. Bukit tetap harus tak? Harus. Maka harus melihat Allah pada hari akhirat. Mu'tazilah tidak. Bukit tidak. Tetap bukit bukan harus, mustahil. Sebab Allah hancurkan. Maka mustahil melihat Allah pada hari akhirat. Ayat Quran yang sama.
Keluar akidah ahli sunnah yang lain, keluar akidah Mu'tazilah yang lain. Kan kita ahli sunnah kan boleh melihat zat Allah di dalam syurga. Mu'tazilah engkar, tak ada, tak boleh melihat Allah. Mustahil boleh melihat Allah. Sebab apa mustahil? Sebab Allah sandarkan melihat Allah kepada tetap bukit. Tiba-tiba bukit tu Allah hancurkan. Tetap bukit tu bukan mustahil. Sebab tetap bukit, hancur bukit, dua perkara berlawanan. Bila Allah jadikan hancur, maka tetap bukit mustahil. Maka mustahil dapat melihat Allah walaupun di hari akhirah. Mu'tazilah. Ayat yang sama, keluar pegangan yang berbeza. Quran mereka tu. Sebab tu Mu'tazilah ni tak dihukumkan kafir. Sebab dia ada takwilan dia. Dia ada sandaran dia dengan ayat Quran. Dan sekarang ni Allah Ta'ala sandarkan melihat Allah kepada tetap bukit. Apabila Allah hancurkan bukit, maka tetap bukit tu haruh lagi. Mustahil dah lah. Sebab tetap dengan hancur ni benda yang berlawanan. Bila Allah jadikan hancur, tetap perkara mustahil. Mustahil melihat Allah pada hari akhirat. Kita ahli sunnah dah tilik pada asal. Tetap bukit haruh, hancur bukit haruh. Allah sandar pada tetap bukit dapat melihat Allah. Jadi Allah sandar pada perkara haruh, maka melihat Allah pun haruh pada akal. Lepas tu kata kalau kita i'tikad, kita kembali pada ayat Al-Quran. Nak kembali pada ayat macam mana? Sebab itulah Mu'tazilah, ulama Mu'tazilah bukan tok jahil. Tapi pemahaman mereka pemahaman yang salah. Kalau kita tengok dalam kitab besar-besar lah, didatangkan hujah Mu'tazilah dengan ayat Al-Quran. Kalau ada je sekarang ulama Mu'tazilah tahap ulama dahulu, Mu'tazilah nah, gebah kita. Ada. Taklah kalau Tuhan jadikan masa sekarang ni ulama Mu'tazilah yang sama level dengan di awal Islam. Ulama Mu'tazilah awal Islam tu anak cucu Harun Ar-Rasyid, 3 khalifah dipengaruhi oleh ulama Mu'tazilah. Ulama ahli sunnah ni Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara, dipukul, ada yang dibunuh, ada yang dipancung, ada yang kepala lepas dipancung digantung di pintu gerbang. Bukan kecil-kecil. Imam Ahmad bin Hanbal ni tidak dibunuh kerana pengaruh dia. Kerana pengaruh dia. Dan kerana karamah yang Allah kurniakan pada Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa khalifah Islam buat gitu? Tahu tak itu kurung yang keberapa? Kurung yang keberapa itu? Di awal kurung yang ketiga. Di awal kurung yang ketiga tau. Di awal kurung yang ketiga. Mana apa tu? Kurung salaf. 3 kurung yang pertama. Fitnah ni timbul pada masa Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i berada di Mesir. Imam Ahmad bin Hanbal berada di Iraq. Khalifah Abbasiyah berpusat di Iraq. Jadi Imam Syafi'i kita selamat. Imam Ahmad bin Hanbal kenalah duduk di tapak pemerintahan. Sebab di Iraq lah Abbasiyah. Umayyah di Damsyik tau. Umayyah di Damsyik. Abbasiyah di Iraq. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ni kenalah fitnah tu. Imam Syafi'i duduk Mesir dah kena. Tapi itu di kurung awal Islam. Sebab khalifah masa tu, khalifah pula dia punya latar belakang dia orang yang alim, orang yang kuat ibadat. Khalifah tu alim dah. Khalifah tu kuat ibadat dah. Bukan khalifah tu tok jahil. Sampai dipengaruhi oleh ulama Mu'tazilah. Padahlah khalifah jahil tu maka ditipu oleh ulama Mu'tazilah. Tidak. Khalifah di awal Islam orang alim. Tapi Tuhan uji fitnah yang sepadan lah. Tuhan uji fitnah masa kita ni yang sepadan. Reboh dah.
Yang sepadan tu kata, kalau ada Tuhan jadikan sekarang ni ulama Mu'tazilah yang setaraf dengan Mu'tazilah di awal Islam, ayat Quran mereka guna, hadis Nabi mereka guna. Lepas tu kata kalau kita buka kitab besar-besar, cerita dia punya hujah Mu'tazilah ayat Quran, sekali dengar tu, sedap juga. Sedap juga. Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat qada qadar, ayat Quran hadis Nabi, jangan main. Ada ni. Pok Qadariyah pun ayat Quran, pok Jabariyah pun ayat Quran. Orang yang dia lah. Tu kata kalau pada masa sekarang ni hak label tu memang jadi ke dia lah. Boleh ke dia belaka barangkali. Tu kata Tuhan uji dengan ujian yang kita mampu menghadapinya. Ujian yang setimpal lah. Sebab di awal Islam ni akidahnya kuat, maka fitnahnya pun kuat. Pada masa Imam Syafi'i, masa Imam Ahmad bin Hanbal, kurung salah. 3 kurung yang pertama. Dia Khalifah Ma'mun Mu'tasim, anak cucu kepada Harun Ar-Rasyid. Pada masa Harun Ar-Rasyid, golongan Mu'tazilah ada dah, tapi mereka tak dapat mempengaruhi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Anak cucu kemudian mereka dapat mempengaruhi, walaupun anak cucu itu alim serta orang yang kuat ibadat. Tapi bunuh ulama, jangan main. Kerah hanya dia dengan akidah Mu'tazilah. Bagi dia itu sebenar. Hak ulama yang ni salah, kena bunuhlah sebab dia menyebarkan akidah yang salah. Dia sebut tadilah ayat. Fa inistaqarra makanahu. Tetap bukit pada tempat dia. Tetap bukit itu harus ke mustahil? Ada sunnah kata harus. Mu'tazilah kata mustahil. Lagi pada harus melihat Allah di hari akhirat. Mu'tazilah mustahil melihat Allah pada hari akhirat. Ayat Quran yang sama. Jadi wa kallamallahu Musa taklima ni menceritakan Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam. Jalanan Imam Asy'ari ini jalanan yang muktamad. Allah taala membuka hijab, membuka dinding. Dengan bahawa Nabi Musa alaihissalam mendengar akan sifat kalam Allah yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Bukan Allah berkata-kata. Allah membuka hijab, membuka dinding. Sekarang kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Faham tak terhijab? Hijab, faham tak? Perempuan yang berhijab. Perempuan yang berhijab. Kenapa? Perempuan yang berhijab maknanya perempuan yang terdinding ke apa? Perempuan yang tutup aurah lah. Dah lah, hijab panggil apa hijab? Hijab maknanya terdinding aurah dia dengan dia pakaian dia lah dah. Hijab tu apa? Kita terhijab dengan Allah Ta'ala. Lepas tu kita tak dapat melihat Allah Ta'ala. Basar sama telah lah. Itu hari akhirah. Basirah pun terhijab juga. Aulia basirah sentiasa pandang akan Allah Ta'ala. Kita basar memang terhijab. Yang tidak terhijab basar hanyalah Nabi SAW pada malam Mi'raj melihat zat Allah Ta'ala. Nabi Musa pun terhijab, tak dapat melihat Allah. Jibril pun terhijab, tak dapat melihat Allah. Atas dunia lah, sebelum kiamat. Jadi kita terhijab dengan Allah Ta'ala. Jadi pada masa Nabi Musa mendengar sifat kalam Allah yang qadimah, yang tidak bersuara ni, Allah buka hijab. Allah buka hijab, Allah memperdengarkan akan sifat kalam Allah yang tidak buruk, yang tidak bersuara. Yang kalau faham ikut bahasa kitanya, pak ayat tadi. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Faham dia gitu.
Kalau pergi pada bahasa kita. Tapi yang Nabi Musa dengar bukan perkataan tu. Yang Nabi Musa dengar sifat kalam Allah yang qadimah, yang tidak buruk, yang tidak bersuara. Macam Nabi Musa dengar sifat kalam Allah yang tidak buruk bersuara. Janji benda tu ada, Allah memperdengarkan, maka boleh dengar walaupun tak ada suara. Jadi menyalahi andah lah. Ada ni. Janji sifat kalam tu ada, maka Allah memperdengarkan akan sifat kalam Allah yang ada, tapi tak ada huruf, tak ada suara. Dengar macam tak ada suara. Ada tau, ada. Allah memperdengarkan. Bukan Allah berkata-kata dengan bahawa Allah menjadikan suara di udara, bukan. Allah buka hijab, Allah memperdengar kepada Nabi Musa AS akan sifat kalam Allah yang qadim, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Jalanan ni mungkin kita agak payah sikit lah. Payah sikit kita nak faham. Jalanan Imam Maturidi barulah kita mudah faham. Allah, Nabi Musa dengar akan kalam lafzi. Nabi Musa dengar akan kalam yang Allah jadikan di udara. Itu hak jalanan Imam Maturidi yang terlebih hampirlah kepada faham. Jalan Imam Syari tidak. Allah buka hijab, buka dinding. Allah memperdengarkan kepada Nabi Musa AS akan sifat kalam yang dari zat Allah. Sifat kalam yang dari zat Allah kan tak ada huruf, tak ada suara. Betul? Nak dengar macam tak ada suara. Ada ke tak? Ada. Boleh dengar lah kalau Allah memperdengarkan. Sebab itulah ahli syurga, apabila pendengarannya digandakan 10,000, ahli syurga bila pendengarannya digandakan 10,000, ahli syurga dapat mendengar semua benda yang ada dalam syurga walaupun tak ada suara. Melihat bahagian mata. Ahli syurga, Allah Ta'ala menggandakan kekuatan pendengaran 10,000. Atau tanya sebelum ni nah. Kalau tahu kita atas dunia sekarang ni gandaan 10,000, kita dengar siapa ke mana? Siapa ke Amerika dengar ke macam mana? Oh, tak boleh tidur lah kita. Dah dengar siapa ke kekuatan 10,000 kali ganda. Mana? Ada orang merancang nak kerja jahat, polis mari takat lalu. Kita beritahu, kita dengar. Ke mana? Dengar habis kan? Orang cakap hati pun kita dengar. Mana kamu? Jadi ahli syurga, Allah Ta'ala akan gandakan kekuatan pendengaran 10,000. Maka ahli syurga dapat melihat semua benda dalam syurga walaupun tak ada suara. Gitu kan? Jadi benda ada. Sekarang ni Allah memperdengarkan pada Musa AS akan sifat kalam Allah yang qadimah, yang tidak boleh bersuara pada Nabi Musa AS. Jalanan Imam Asy'ari. Cuma dia agak pas sikit kita nak faham lah. Ada perjalanan Imam Maturidi, Allah menjadikan saudara Nabi Musa dengar kalam Allah, kalam lafzi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ianya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengar sifat kalam Allah yang qadimah. Itu maksud ayat wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian apa perkataan yang Allah berkata-kata? Banyak dalam Quran menceritakan hak perkataan yang Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa digelar sebagai kalimullah, tapi berkata-kata. Nabi SAW melihat zat Allah serta berkata-kata pada malam Mi'raj. Nabi SAW melihat zat Allah serta mendengar akan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa dengar kalam je, tak melihat zat Allah. Nabi SAW pada malam Mi'raj melihat zat Allah serta dengar akan kalam Allah yang qadimah, jalanan Imam Asy'ari. Allah berkata-kata, Nabi SAW dengar perkataan Allah Ta'ala, itu jalanan Imam Maturidi. Tapi yang jelasnya Allah melihat, Nabi SAW melihat zat Allah serta mendengar akan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan ayat itu nyatalah bagi kita bahawa ada bagi Allah Ta'ala sifat kalam, yang ni perkata. Dengan dalilnya Tuhan berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau ikut kitab ni kok jalanan Imam Maturidi lah. Kalau jalan Imam Asy'ari, dengan dalilnya Allah buka hijab, Nabi Musa dengar sifat kalam Allah yang qadimah, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Muhimmah isim fa'il. Ini suatu perkara yang penting diketahui. Penting ni penting. Iaitu perkataan kalam di dalam bahasa Arab itu 4 makna kalam. Satu perkataan kalam keluar 4 makna. Tapi bahasa Arab sebut kalam belaka. Bahasa Arab sebut kalam belaka. Tapi kalam satu perkataan tu keluar 4 makna. Ini perkara penting kita ketahui. Tapi ini pun pembicaraan yang lebih halus. Tapi nisbah kita mengaji sifat 20 pentinglah. Nisbah orang awam tak tahu pun tak apa. Sebab 4 makna kalam ni pun walah nak kata mudah-mudah tak jugalah. Dia agak halus juga sikit. Kita ni yang penting 2 je. Yang pertama sifat kalam di zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Allah berkata-kata. Itu kalam masdari, takluk bagi sifat kalam. Tu je. Hak lain-lain pecahan tu, itu secara halusilah. Tapi kita ni kitab Al-Misbahul Munir ni bukan kitab kecil. Bukan kitab yang hanya sekadar fardhu saja pun tidaklah. Mana pertengahan lah. Capur fardu kifayah pun taklah secara mendalami. Mana fardu kifayah tauhid ni kalau mendalami sungguh lemah kita. Tenggelam kitanya lemah. Nak boleh ke pandai berenang tu kok berapa kali telan air kitanya. Tak? Ada ke tahu boleh berenang lemah kitanya. Tapi itu untuk orang-orang yang khususilah, untuk orang yang mengaji macam pondok, belajar kitab banyak-banyak. Kita ni nak belajar fardu ain. Fardu ain bukan fardu ain tauhid saja, fiqh banyak juga fardu ainnya. Tasawuf pun sama telah pulaknya nak kena perici. Tasawuf fardu ain tu nak kena perici satu-satu sifat. Kita jangan fokus hanya pada satu fardu ain. Boleh ni. Bukan fardu ain kita fokuslah tauhid ni. Takut kita pergi banyak pada fardu kifayah. Fokus fardu ain tauhid mesti. Tapi kalau banyak pergi fardu kifayah, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf, nanti dulu, tak ada nanti dulu. Yang kita nak kejar fardu kifayah tauhid kenapa? Kita belajar qada kita. Patutlah kita kena tahu. Hak kita nak fokus hak mana? Hak kita bicara agak halus, tak apalah, kita dengar dulu. Boleh ambil, alhamdulillah. Tak boleh ambil sementara, kita belajar lain kali, gitu je lah. Tapi penting tu, orang mengajar penting kena maklumkan. Hak mana hak nak kena fokus fardu ain, mana hak belajarlah betul-betul. Tapi tak boleh lagi, tak apa, bukan fardu ain. Biar beritahu molek. Sebab kita belajar terhad sahaja, bukan belajar kaedah pondok. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Bapa pimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.